Kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah 7 kali, lawak 3 kali. Ambil getah. Getah. Lawak 7 kali. Lawak Fatihah 7 kali, lawak 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah tadi niat hadiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sekalian guru-guru, doi bapa, tok nenek, orang dah hak atas kita dan sekalian muslimin muslimat. Baik hak hidup atau mati dan semua Allah SWT jadikan juga khusus dari bagi Allah Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala malam ni kita dengan izin Allah kita baca kitab, kita start baca kitab hikayat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata fakir yang menterjemah inilah kitab hikam bagi Syekh Imam Tajuddin Abdul Qadir Ahmad anak Muhammad anak Abdul Karim anak Athaillah rahimahullah ta'ala. Rahimahullah alaihi. Kita ikat atau orang panggil kita ikat minatillah. Dan telah meminta akan dia segala setengah saudaraku yang salik bahawasanya menterjemahkan aku akan dia dengan bahasa Jawi supaya memberi manfaat dengan dia segala orang yang mubtadi. Maknanya orang minta daripada Tok Kulaman ni, mana sains-sains dia minta supaya menterjemah ke kita ikat binatillah ni ke dalam bahasa Jawi supaya orang-orang yang tak reti bahasa Arab dapat manfaat dengan dia. Maknanya
orang-orang yang salik, mana orang-orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu, supaya dia katanya segala orang-orang yang mubtadi, maknanya manfaat dengan dia segala orang-orang yang mubtadi. Maknanya memberi manfaat akal orang-orang yang mubtadi. Orang mubtadi ni orang yang cari ilmu, cari kelekapan dalam berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam perjalanan ni sufi. Dalam perjalanan sufi. Panggil orang yang mubtadi, mana orang yang cari kelekapan berjalan salik. Dia cari kelekapan di dalam salik. Dari segi ilmunya ataupun dari segi amalnya, ikut kaedah-kaedah tarekat. Maknanya dicari-cari tu, mana orang yang sedang cari kelekapan untuk disalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu digelar ataupun dikatakan dengan nama mubtadi. Maka ku perkenakan atasnya yang demikian itu dengan sekira-kira yang dipahamkan Allah Ta'ala akan daku. Jadi Tok Ulama ni kata, sebab yang terjemuh ni Tok Ulama ni, maknanya bila sains-sains dia minta, maka dia suka ataupun untuk buat, untuk menterjemuhkan ni. Maknanya, tapi dia katanya sekadar yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu Taala akan dia. Sekadar Tuhan buka, maka dia terjemuh tu sekadar yang Tuhan buka. Maknanya tidak lebih-lebih daripada apa yang Allah Subhanahu Taala buka bagi Tok Ulama ni. Dan adalah aku memanjangkan sedikit perkataan ini kerana aku memasukkan perkataan-perkataan syarahnya. Syarahnya dengan sekadar kafiat bagi orang yang mubtadi. Daripada isi sebenar hikah tu, kita hikah yang sebenar tu, daripada isi sebenar tu ditambah lagi syarah dia tu supaya orang yang mubtadi, mana orang yang cari kelekapan dalam berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, maknanya lebih lebih faham ataupun lebih terang kafiat bagi orang-orang yang mubtadi. Dia royak tu sekadar orang yang mubtadi. Orang yang mubtadi mengetahui dia dan sonyo ku pohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan sempurnanya. Jadi dia Tok Ulama ni dia berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala menyempurnakan terjemuhan dia sebagaimana isi yang asal. Minta dengan Tuhan dia takut lari. Dan akan beroleh manfaat segala orang yang talib, mana bagi orang-orang yang belajar tu, supaya orang-orang yang belajar tu dapat manfaat dengan dia. Di dalam dunia dan di dalam akhirat, supaya manfaat tu dapat pada dunia daripada akhirat. Dengan berkat Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Mana dekat dengan berkat Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat sekalian. Kata Syekh radhiyallahu anhu, mana kata
pengarang kita ikan yang kata maknanya man alamatu iktimadu ala aman. Dia katanya artinya, ambil arti dia tu, artinya setengah daripada alamat orang yang berjabat atas amal. Maknanya tanda orang duduk dalam buat amal tu, tanda orang tu duduk dalam buat amal tu, dia kata kurang harapan tatkala diperoleh kesalahan, yakni kurang harapan tatkala maksiat dan sempurna harapannya segala tatkala taat. Maknanya tanda orang tu baru ataupun duduk dalam makam berbuat amal ataupun dalam makam amal, maknanya apabila dia jatuh pada maksiat, dia suruh dia jauh dengan Tuhan. Bila dia buat taat atau buat ibadat, dia rasa dia dekat dengan Tuhan. Tu tanda orang tu bila lagu tu orang yang duduk dalam makam berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hati dia tu lagu tu. Bila buat maksiat, dia suruh jauh dengan Tuhan. Bila buat ibadat, dia rasa hampir dekat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah makam ahli ibadat. Dia banyak ahli. Ini makam ahli ibadat, mana makam permulaan. Makam permulaan orang berbuat ibadat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan demikian itu hal segala orang yang jahil yang milik bagi dirinya amal. Mana keadaan lagu tu, tanda dia tu masih lagi jahil. Dalam perjalanan dia menuju Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia tu masih lagi jahil. Kerana milik bagi dirinya tu amal. Dia nampak diri dia yang berbuat amal. Tak nampak benda tu daripada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak apa hak dia buat tu qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rasa ibadat tu dia yang buat. Tidak Tuhan pilih untuk dia buat tak. Dia nampak dia yang buat. Mana seolah-olah dia tu ada kuasa pada menentukan ibadat. Itu tanda dia, tanda jahil lah. Sebabnya setiap sesuatu tu berlaku mengikut qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang arif itu tiada sekali-kali milik bagi dirinya amal. Maknanya orang yang arif ni orang-orang wali sekali-kali tak nampak dia yang berbuat amal kecuali Tuhan yang berbuat. Okey, kita kata wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sebesar zarah kebaikan atau keburukan adalah Tuhan yang buat. Walaupun sebesar zarah amal kebajikan atau sebesar zarah amal kejahatan, Tuhan yang buat. Tak. Ada dah kita sebut mana tidak bergerak satu zarah. Khususnya dalam usudin dia banyak sebut, maknanya dalam kitab usudin tidak bergerak satu zarah di dalam alam ni kecuali dengan izin Allah. Maknanya setiap sekarang mana kita nak kecek perkataan yang keluar, suara yang kita dengar, mata yang berkelip, akal yang memikir, hati yang bertasdik, semua itu adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa-apa itu tak tetap, maka tak jadi. Mana daripada kita kecil sampai sekarang dan selama-lamanya tu, semua tu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tu pada i'tikad. Kena faham. I'tikad lain, amal lain. Amal zahir. I'tikad hati. Hati ni kena beriktikad Tuhan setiap sesuatu. Amal kena turut syarat lah. Masa semaya, masa puasa. Tapi hati bertekad Tuhan ya memilih pada berbuat amal. Kita tak ada kuasa. Kalau kita rasa ada kuasa, dia panggil aku pula. Kita pergi mengaku kerja Tuhan. Jadi silap tu, waktu jadi berita heratik tu, dia rasa dia buat amal. Kita kena rasa Tuhan pilih kita pada berbuat amal. Lagu tu. Kalau kita rasa kita buat amal, maknanya kita ada kuasa. Maknanya walaupun kita buat amal, kita tu dalam syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adalah hal manusia itu 3 bahagi. Mana keadaan hal. Keduduk ke hati. Hal ni keduduk ke hati atau kualitas hati manusia. Mana orang ramai ni ada 3 kumpulan. 3 derajah ataupun 3 puak. Pertama, ia berjabat atas aman dan alamatnya itu kurang harap kepada Allah Ta'ala tatkala tiada hasil ya dimaksudkan. Maknanya tanda orang yang duduk dalam derajah amal, maknanya dia orang yang berbuat amal. Tanda orang yang berbuat amal ni maknanya dia tu makam berbuat ibadat. Ataupun dia panggil makam abid. Makam ahli ibadat. Dia kata kurang harapannya kepada Allah Ta'ala tatkala tiada hasil jadi maksudkan. Semaya hajat. Kerana contohnya dia minat kepada seseorang. Dah. Kerana nak buat isteri, masa dia semaya hajat minta dengan Tuhan. Kabar-kabar, kalau dia semaya hajat tu nyambil kau orang. Maka dia putus harapan. Putus harapan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia telah berbuat ibadat. Waktu tanya orang yang ahli. Dia panggil orang yang abid. Orang yang berbuat ibadat. Orang abid. Mana orang yang bergantung pada ibadat. Waktu pertama. Dan keduanya, golongan yang keduanya, berjabat atas anugerah Allah Ta'ala. Berjabat atas anugerah Allah Ta'ala. Bukan anugerah tu, anugerah. Anugerah ni pemberian daripada Tuhan. Kalau anugerah tu pemberian daripada orang. Anugerah Allah Ta'ala. Orang yang berjabat kepada pemberian Tuhan. Bergantung pada pemberian Tuhan. Dia semaya puasa juga. Supaya ahli abid juga. Tapi dia bergantung pada Tuhan. Tuhan nak beri, dia Allah tak suruh kebala. Sebab dia suruh Tuhan. Anugerah Allah Ta'ala. Dan alamat ini, mana sifat orang ni, alamat tu sifat orang tu, rujuk ia kepada Allah Ta'ala di dalam kesakitan dan di dalam kesukaan nyo dan di dalam kesakitannya. Tanda dia nyo, dia bergantung pada Tuhan pada perkara yang kesakitan. Maknanya dia kena wala pun dia bergantung pada Tuhan. Dia suka pun dia bergantung pada Tuhan. Dah. Maknanya hati dia tu serupa. Bala pun dia rujuk pada Tuhan. Nikmat pun dia rujuk pada Tuhan. Nah, dah. Hak belum viral, hak belum COVID dulu pun dia suka sengih. Mari COVID pun dia suka sengih, tak ada apa-apa. Sebab hati dia hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hati dia tu tidak bergantung pada makhluk. Tu. Kedua ke hati. Orang ya. Dia panggil orang apa? Orang kedua ni.
Yang kedua ni dia panggil berjabat atas anugerah Allah Ta'ala. Maknanya orang berpegang pada pemberian Tuhan. Tuhan beri perkara molek pun dia syukur. Tuhan beri tak molek pun dia bersyukur. Syukur sama. Sebab hak Tuhan. Bagi dia bila hak Tuhan, semua tu comel. Semua tu elok. Sebab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab dia tak nampak hak dia. Sebab dia tengok dia tu sebagai makhluk lemah. Jadi apa hak Tuhan tu, dia apa hak Tuhan janji, itulah sebenarnya. Walaupun berupa bala, walaupun berupa nikmat. Maknanya dengan kata lain, dia tak suka dengan nikmat dan tidak menderita dengan bala. Maknanya sentiasa bahagia dan sentiasa berlapis dada. Payah tu macam tu. Tak. Cuba kita lah. Orang kata uduh-uduh kita, mesti kita nak malu. Tak? Kalau orang kata, orang puji kita, mesti kita suka. Jadi kalau ada suka duka tekanan makhluk, maknanya terhijab lagi kita dengan Allah Ta'ala. Sebabnya orang yang ahli, orang yang duduk pada anugerah pemberian Tuhan ni, maknanya serupa. Antara bala dengan nikmat tu serupa. Hati dia. Hati dia tu serupa, tak berubah. Maknanya pada nikmat Tuhan pun dia bersyukur, pada bala Tuhan pun dia bersyukur. Dia syukur belaka. Sebab dia kira dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa pemberian Tuhan itu adalah sebaik-baik anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Tuhan ni sentiasa buat perkara yang terbaik bagi hamba-Nya. Pola ni mana mari kawi. Mana terbaik Tuhan buat untuk kita. Tak. Sebab kita tak tahu rahsia dia ke apa. Tak. Mana bila perkara tu besar, mana rahsia tu besar. Mana kemungkinan Tuhan nak ubah Malaysia. Nak ubah rentak rakyat, kehidupan rakyat Malaysia. Dia nak ubah. Maka dia buat mari penyakit. Lepas orang penyakit, dia mari obat. Hak Tuhan sendiri lah. Hak mari obat pula. Dan di dalam kesakitan, di dalam kesukaan, dan tatkala suka dengan mengata alhamdulillah dan syukur, dan tatkala duka ia berlindung dan minta tolong. Jika mari bala, dia minta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya terlepas dia tu daripada bala. Mana bila mari bala, dia minta berlindung dengan Tuhan. Bila mari nikmat, dia bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kita mari bala, minta berlindung dengan Tuhan. Mari nikmat, tak ingat Tuhan. Itu kita. Bagaimana? Contoh kalau boleh fitih lah. Tak? Boleh fitih banyak sikit. Tak ingat dah Tuhannya. Dia ingat apa? Nak beli kapal. Penuh dalam kepala senara. Tak? Bahkan lebih bagai daripada fitih pula. Tu kita. Tidak. Dan ketiga, golongan yang ketiga pula yang berjabat atas bahagian yang telah dahulu dan alamatnya itu tiadalah gundah kerana ketiadaan sebab, maka tiadalah bertambah harapannya kerana sesuatu. Ni golongan ketiga ni mana golongan orang-orang sufi. Golongan orang sufi ataupun golongan orang ahli lah. Golongan orang soleh.
Dia sehingga mereka ni tidak bergantung pada sebab. Kalau dia nak buat satu perkara, ada pitih. Serta ada pitih, dia tidak bergantung pada pitih. Walau pitih tu akan dia guna. Maknanya, dia nak satu perkara, dia memerlukan duit. Ada duit dengan tak ada duit, bagi dia tu sama saja. Nah, dia tidak bergantung pada sebab. Sebab tu makhluk. Jadi dia tidak bergantung pada sebab. Mana hati dia tu bergantung harap sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana hati orang wali ni, hati dia tu hari-hari tu bergantung harap pada Allah tanpa melihat sebab. Dia tak ada sebab. Itulah bagi orang wali ni, dia tak ada kaya miskin, tak ada uduh molek, tak ada pakat derajat, pasal dia hanya menilik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang wali ni macam-macam. Orang kaya pun ada wali, besar pun ada wali. Tapi bagi dia kan dia kaya pun, dia tak berasa pada duit tu. Dia hanya, hati dia tu hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berharap kepada sebab. Sebab kita berharap pada sebab. Mari nyakit, nak ke obat. Dia berubat juga, guna juga obat, tapi hati dia tu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada menyembuh ataupun pada menjauhkan bala ataupun pada menyembuhkan penyakit tu. Hati dia tu bergantung pada Tuhan, tidak bergantung pada sebab. Kita ni bergantung pada sebab. Bila terlalu banyak bergantung pada sebab, Usuluddin kata kita bergantung pada zatiyah, dia panggil. Mana bergantung pada makhluk. Mazhab dia panggil mazhab zatiyah. Ataupun dia panggil mazhab apa lagi? Biarlah. Maknanya bila kita berharap kepada makhluk, maka kita sebenarnya kita ni kena berharap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita. Pada ikhtiar tu ikut qadar lah. Tapi kita tidak berharap pada ikhtiar. Hati kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berharap pada ikhtiar. Baru betul. Tetapi hak ni pegangnya ataupun bagi hati-hati orang yang soleh ataupun orang-orang yang tersampai makam kesempurnaan ataupun makam aulia. Jadi dia ada jadi kesimpulannya ada tiga jenis. Maknanya orang ahli abid, orang ahli tawajuh, dia orang ahli lah. Tiga. Orang abid, bila dia buat ibadat, dia rasa dia dekat dengan Tuhan. Bila dia terkena maksiat, dia rasa jauh dengan Tuhan. Kurang harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun gapo hak dia nak ataupun bela mari bala, dia suruh dia tu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi dia, bila boleh nikmat tu tanda Tuhan kasih. Bila perkara tak molek, tanda Tuhan tak kasih. Ada kita tafsir lagi. Waktu tu bagi orang ahli ubah. Orang buat amal kerana nak pahala. Ambil. Bagi orang tawajuh pula. Bagi tawajuh pula, maknanya dia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia. Tetapi hati tu terlebih berat pada ikhtiar dan usaha pada makhluk. Maksud kita orang jauh lah. Ada pun alillah ni, hati dia 100% pada Allah Ta'ala, tak ada ikhtiar dan usaha pada hati dia, pada makhluk. Mana dia tak nampak. Tak nampak, kata-kata tak nampak duit tu boleh membantu. Tak nampak pangkat boleh membantu. Tak nampak kuasa boleh membantu. Hanya dia nampak kuasa Allah, kaya Allah. Mana dia nampak Tuhan belakang.
Hak ni derajah orang-orang wali. Derajah wali. Jadi orang wali ni lain pada kita. Kita berharap pada ikhtiar dan usaha. Orang wali ni tidak bergantung pada ikhtiar dan usaha. Dia berikhtiar dan usaha tapi hati dia tu tidak bergantung. Seolah-olah dia tak khabar bahawa pitih ni boleh memberi manfaat. Hak dia khabarnya Tuhan semata-mata. Pada mendapat kebaikan pun Tuhan, pada menjauh keburukan pun Tuhan. Dia tak nampak ikhtiar usaha. Satu golongan lagi tu dia berpegang pada lagu tu juga, tetapi dia terlebih pada ikhtiar dan usaha zahir. Tapi hati tu bergantung pada Tuhan juga. Hak lagu tu bila boleh nikmat dia bersyukur, bila kedatangan badla dia minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak bawah sekalinya ahli ubat tu lah. Bila boleh nikmat dia rasa dia dekat dengan Tuhan. Bila tak boleh nikmat maka dia rasa dia jauh dengan Tuhan. Dia ukur atas nikmat. Dekat tu kerana boleh nikmat, jauh tu kerana beroleh bala. Jadi waktu tu golongan pertama dia panggil ahli ubat. Maknanya orang tak kenal Tuhan, hanya kenal qadat ibadat. Qadat semaya puasa gapo-gapo dia. Maknanya beribadat tu kerana sesuatu. Ibadat kerana sesuatu. Dan tiada kurang harapannya kerana sesuatu jikalau timban harapan dan takutnya nescaya bersama dalam tiap-tiap hal. Maknanya jika ditimbang antara harapan dia kepada Allah Ta'ala dengan takut dia kepada Allah Ta'ala tu serupa. Maknanya takut dia pada Tuhan sama berat dengan harapan dia tu dengan Tuhan pada setiap masa. Maknanya hati dia tu semata-mata berharap dan sentiasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa. Ni takut Tuhan. Dia tidak hal segala ehwalnya, tetapi adalah ia sentiasa suka. Hati dia tu walaupun dia takut Tuhan, walaupun dia berharap pada Tuhan, tapi hati dia tu sentiasa suka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sehingga bala dengan nikmat bagi dia tu serupa. Maknanya dia tidak mari bala pun dia tak sedih, mari nikmat pun dia tak suka. Kalau dia suka, tuai bagi bala dan tuai bagi nikmat. Dia nak ke ibu. Tak? Tak main pasal tengok selipar, tengok tangga ni. Nak ke ibu sendiri. Tahu kan? Maknanya, dia nak tuai bagi nikmat, dia tuai bagi bala. Dia suka dengan tuai bagi nikmat dan bagi bala. Dia suka pada tuai punya nikmat dan tuai punya bala. Direct. Tak? Mudah. Kau mana? Kalau main bola kat fanatik kick. Maknanya untuk tuai masuk gol tu cerah. Hak tak masuk tu kerana lebih taktik. Tu cerita lain lah. Maknanya dia tu sentiasa suka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Suka dengan apa Tuhan beri. Dia bukan suka pada makhluk tu, dia suka dengan Tuhan. Dia memberi. Tuhan bala pun dia nampak Tuhan dia beri, maka dia suka. Sebab Tuhan dia beri. Masalah kita ada suka ada duka tu kerana tak nampak Tuhan, dia nampak benda.
boleh piti suka, akhir bulan tak ada piti. Tak berapa nak senyum. Pasal kita berhenti atas makhluk. Dia berhenti di sebalik makhluk tu mana? Tuhan. Tuhan duk pelari makhluk tu mana? Dia suka pada tuk dalal. Dia tidak suka kawai kulit. Dia suka pada tuk dalal. Dan kata setengah mereka itu adalah alamat yang ketiga itu iaitu orang yang menyerahkan dirinya dan diam di bawah perintah segala hukum. Mana alamat orang ketiga tu orang yang menyerah diri dia. Mana menyerah diri pada Tuhan. Dia diam dia di bawah hukum. Mana di bawah hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mana orang yang berpegang pada qada dan qada Allah Subhanahu. Hukum situ tu qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah golongan ketiga ni, golongan yang berpegang pada qada dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia nampak Tuhan sendiri. Maknanya dia katanya orang yang menyerahkan dirinya dan diam di bawah hukum. Maknanya dia berpegang pada qada dan qada Allah Subhanahu Taala, dia tu berserah diri pada Tuhan. Hati dia tu 100% serah Tuhan. Atau dia panggil salah. Bukan salah, tapi salah. Salah ni peserahan. Dia serah Tuhan. Hak salah lah ni, salah belakang. Kau mana? Salah belakang. Bukan salah hukum. Ini salah hukum. Orang yang berpegang pada hukum Allah SWT. Iaitu orang yang menilik kepada Tuhannya. Maknanya mata hati dia tu makrifat terhadap Allah SWT. Mata hati. Makrifat dengan mata hati. Bukan makrifat dengan ilmu. Makrifat dengan mata hati. Ataupun dipanggil syuhud. Pada jalan hakikat. Mana mengenal Tuhan itu pada jalan hakikat. Dan fana daripada dirinya. Dan fana daripada dirinya. Maknanya dia tak nampak apa-apa kelebihan pada diri dia. Kecuali kosong. Kelebihan ataupun kehebatan kuasa apa tu hanya pada Allah Subhanahu Taala. Pada diri dia tu ibarat kosong. Maknanya dia nampak betul-betul bahawasanya Allah Subhanahu Taala tu menjadi dalal bagi dia. Dia laksana wayang kulit. Tak ada gapo. Bermula daripada bentuk wayang kulit pun Tuhan jadi. Cerita pada wayang kulit pun Tuhan jadi. Perbuatan wayang kulit pun Tuhan jadi. Tapi jadi dia tengok tu bukan dengan falsafah kita ni. Dia tengok dengan syuhud. Tengok dengan syuhud ni satu penglihatan mata hati yang terlalu amat saja. Maknanya dia tengok dengan tanpa hijab. Tu situ. Antara dia dengan Tuhan itu tidak terhijab. Dan kata setengah orang yang muhakkik radhiyallahu anhu. Mana orang yang tersapa kepada derajat tahqiq ataupun orang yang telah sapa kepada derajat hakikat radhiyallahu anhu. Mana kata setengah orang wali. Barang siapa sampai kepada hakikat Islam, maka tiada kuasa ia berhenti daripada amal. Tadilah. Golongan mula-mula tadi. Golongan amal tadi maknanya rajin buat amal. Time poso, musim poso ni. Tak, musim poso 9. Kau mana? Musim poso 10. Ada juga poso 10 pun ada. Maknanya tak berhenti dia buat amal. Sampai malam tahajud.
duk saja zikir. Mana tu orang yang sampai pada hakikat Islam. Apa kita ni tak apa. Islam saja ya, hakikat Islam tu tak apa dah. Dah malam tidur. Dah 30 hari penuh makan. Dah. Kalau 2 tu jaga-jaga, 3 ngapak sama-sama. Mana tu kerti atas makhluk, atas makan ni tu kan makhluk. Maknanya bila orang sampai kepada rujuk Islam ni tiada kuasa berpaling daripada amal. Maknanya orang sampai kepada makom Islam ni, hakikat Islam ni, dia akan sentiasa berbuat amal. Hakikat Islam bagus. Maknanya hakikat Islam ni dia suka ataupun tabiat dia tu memperbanyakkan ibadat. Maknanya mesti puasa, mesti puasa sunat. Mesti semaya, juga semaya sunat. Malam tahajud. Masa kosong zikir. Ataupun tak ada kerja-kerja, buat kebajikan lain. Pergi tolong orang ke. Dengan apa upaya yang dia ada. Waktu tu orang rujuk Islam. Jadi kita tak ada lagu tu. Tak, hari ni tak tolong kan. Tak, dia saja kat tidur. Tak dapat, mana tak. Hakikat Islam pun tak dapat. Kita ni hanya Islam sahaja. Ataupun orang panggil Islam bakar. Bakar mokpok dia Islam, aku kata pun Islam tu. Mana hakikat Islam tu, mana Islam yang sebenar tu tak dapat. Sebabnya tanda orang Islam yang sebenar tu, dia tak terhenti pada, tak boleh nak berhenti pada berbuat kebajikan. Maknanya, dia sentiasa fikir perkara yang halal, sentiasa nak buat fikir, dia sentiasa beraceh, berfikir, dan hendak berbuat. Perbuatan yang halal, sunat. Yang lebih daripada wajib tu maknanya dia pergi pada sunat pula. Pada tak kira pada pentadbir, pada hubungan dengan masyarakat ke, pada hubungan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain pun dia nak. Itu baru hakikat Islam. Enggak kita tak lagi tu. Tak. Kita kalau orang tak kenal kita tak tolong. Kerana kalau lebih ni tak ngopah. Kerana lama kalau kerja tak ada tok mandu, cara nak berhenti ya. Tak. Kalau ada tok mandu berbok menyaku ataupun genobah ke apa. Kalau ada tak ada tok mandu, tak ada orang jaga, tak ada supervisor, itu main. Tu tanda kita tu tak sapa pada hakikat Islam. Orang yang sapa hakikat Islam ni, maknanya dia menetap pada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kau tak wajib sunat. Dia duk main wajib dengan sunat. Tak ada perkara wajib, buat perkara sunat. Kita tak ada. Tak apa. Islam pun tak apa lagi. Nak, mujur tak kena mengucap mula. Kata setengah orang yang memahakik mana orang-orang yang telah sampai kepada Raja Wali tadi, radhiyallahu anhu, barang siapa sampai kepada hakikat Islam, maka tiadalah kuasa ia berhenti daripada amal. Tak boleh nak berhenti pada buat amal kebajikan. Sentiasa dia tu dalam sehari-hari duk memperbanyakkan berbuat amal ibadat. Tidaklah semata semaya puasa saja. Mana asalkan benda tu halal, dari segi syarak, dia tu yang kata dapat pahala, maka dia berusaha untuk memperbanyakkan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu so.
Lepas tu bagi siapa sampai kepada hakikat iman, maka tiadalah kuasa ia berpaling daripada amal. Bila kita sampai kepada hakikat iman, kita tak kuasa daripada tidak berbuat ibadat. Mana tak boleh nak berhenti. Mana ibadat, bila sebut perkara ibadat tu, dia akan berlaku dengan sendiri. Dengan rasa tidak keberatan. Nah, maknanya bila sampai waktu duha, kau tak semaya, segera macam tak waktu bego. Dia terpaksa kena semaya. Jiwa dia tu memaksa diri dia. Bukan dia paksa mujahadah dak tu, malah paksa je. Maknanya tak boleh tak buat. Seolah-olah dia tu terprogram. Mana ada program dah dalam diri dia tu. Bila sampai masa ibadat, jadi automatik. Dia tak kira masalah ke apa, dia kira sampai ibadat, ibadat. Tak ada air, cari. Tak ada masjid, cari. Asalkan dia dapat berbuat ibadat ataupun asalkan dia dapat berbuat kebajikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya nak tahu kita tu siapa ke hakikat iman, maknanya orang yang sampai kepada hakikat iman, dia tu duduk dalam ibadat. Tak. Apa kita lepas apa? Maknanya kalau kita puasa ni tu sahur. Tak, lepas puasa ni. Pakai puasa ni. Dia tak main puasa ni. Ni tahu puasa. Dia lagi tu. Orang yang sampai kepada hakikat iman tu lagi tu. Kalau dia buat ibadat sunat tu, dia berteruskan. Kalau dia puasa. Puluh-puluh tahun kadang-kadang sampai bawa umur. Kau jenis minat semaya, setiap malam dia semaya sama. Kau jenis zikir, dia zikir sama. Dia jadi ahli dalam satu bidang, dalam berbuat ibadat. Itu orang yang sampai kepada hakikat iman. Mana ibadat dia tu sentiasa dengan istiqamah dia. Itu hak orang yang sampai kepada hakikat iman. Maknanya dia rasa macam tak cukup ataupun tak boleh nak berhenti. Masalah dia tu rasa tak boleh berhenti dalam berbuat ibadat kerana dia merasai kemanisan amal ataupun nur daripada amal tadi. Bila dia tak semaya, bila dia tidak berbuat ibadat, dia tidak kedapat kemanisan amal, maka bila tidak dapat kemanisan, dia tak sedap menggoda biasa macam sama. Lebih kurang orang main dadah dah. Tak. Lagu-lagu mana pun sebut mana lagu-lagu mana pun dia kena naik kuda tiap-tiap hari. Jadi terpaksa dia cari duit untuk dia sewa kuda tu. Tak. Kat gua tu 45 riyal serang. Jadi tak kira kat mana-mana pun. Tak. Dengan curi ke, dengan nipu ke pasal, dia boleh naik kuda. Begitulah ibadatnya. Cuma tukar maksiat tadi kepada ibadat. Bagi orang-orang yang ahli, orang yang sampai pada hakikat Islam ni, dia akan terasa. Bila tak boleh buat ibadat, dia akan terasa keluh kesah. Sehingga macam orang kelaparan lah. Macam kelaparan. Bagi kita agak makan nasi kenyang, bagi dia beribadat tu baru rasa kenyang, baru rasa selesa, baru rasa suka dengan berbuat ibadat. Itu orang sampai pada hakikat iman. Itulah dia. Ada kok kita? Tak ada. Cuma orang yang duduk ayat tu ngaku beriman, tapi hakikat iman tu tak ada. Tak.
Ngaku hakikat iman, kocok-kocok tu bik kome. Ha, tu dia. Maknanya hak tadi hakikat Islam tiada kuasa dia tu meninggalkan ibadat. Hak ni hakikat iman ni dia katanya, maka tiadalah kuasa ia berpaling pada amal. Tak boleh nak paling, tak boleh nak tinggal amal. Maknanya menetapi dia tu pada hari-hari atas hukum Allah Subhanahu Wa Taala pada perkara yang wajib dan sunat sahaja. Dan barang siapa sampai kepada hakikat ihsan, ni hakikat ihsan, mana keelokan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiadalah ia kuasa ia berpaling kepada seseorang yang lain daripada Allah Taala. Orang yang sampai pada hakikat ihsan ni, dia tak kuasa hati dia tu tak akan terlintas sesuatu pun pada yang lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Atau orang sampai pada hakikat ihsan, mana orang wali ni dia sampai kepada hakikat ihsan dan hati dia tu sentiasa mesra berhubung hadir hati dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia duduk dalam semayang dengan luar semayang tu dalam keadaan khusyuk semata-mata. Tu orang hakikat ihsan. Tiga golongan ya berlainan. Nah. Orang yang siapa hakikat Islam ni tiada kuasa ia berhenti daripada amal, tak boleh nak berhenti buat amal. Maknanya minat dia pada berbuat amal. Hakikat Islam pula, hakikat iman pula, dia ketagih pada berbuat amal. Tagih. Siapa kata semaya tak boleh, tak sedap. Macam tagih, macam orang tagih dadah. Pasal masa siapa masa cocok tak sedap. Begitu juga orang siapa kepada hakikat iman ni, dia tak boleh, dia ketagih dengan ibadat. Siapa masuk beribadat, dia kena beribadat. Sebab dengan beribadat sahaja dia dapat menghiburkan hati dia. Ada pun orang yang sampai kepada hakikat ihsan tu, maknanya terkeluar sekalian makhluk daripada hati dia, hanya wujud Allah Subhanahu Wa Taala sahaja di dalam hati dia. Dalam hati dia tu hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada makhluk-makhluk terkeluar. Tak penuh dalam hati dia tu terlintas hakik makhluk kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Mana sehingga pada 7 makam orang-orang wali besar mana 24 jam. Walaupun dalam keadaan tidur, walaupun dalam keadaan jaga, walaupun dalam keadaan sibuk, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja di dalam hati dia. Mana orang yang sampai kepada hakikat ihsan, maka tiada kuasa ia berpaling kepada seseorang lain daripada Allah Ta'ala. Tiga dia bagi. Hak mana kita? Tak ada sahabat. Hakikat Islam pun tak apa. Sebabnya hakikat Islam ni orang yang tak boleh tak buat amal. Hakikat iman tagih dengan buat amal. Hakikat ihsan tertolak segala amal, hanya wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Pada orang wali. Ya. Ketahuilah olehmu. Ni
bagi kita kena tahu. Mana bagi kita kena perhati, kena tahu. Bahawasanya adab kepada orang yang ahli tarik. Mana bagi orang ahli tarekat tu, di dalam suatu waktu itu adab syariat, dan dalam suatu waktu itu adab khidmat, dan dalam suatu waktu itu adabul haq. Bagi orang-orang yang berterekat dalam satu waktu itu, dia kena ada 3 perkara. Maknanya adab syariat, kena jaga syarat. Hak dia buat tu dia kena tahu. So halal wa tahrim, sunat makruh haruh. Dia tahu gapo dia buat tu, duk man. Dia kena tahu. Tak ada syariat. Maknanya pada masa yang sama tu juga dia kena tahu bahawasanya ada khidmat. Dia tu dia lepas khidmat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya khidmat, maknanya hamba bagi Tuhan. Selain dia jaga syarak, dia kena ingat bahawa dia tu adalah dalam ibadat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Daripada masa yang sama adabul haq. Maknanya adabul haq ni hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu maknanya syarat kena jaga. Syarat dia kena tahu. Adab dia kena tahu. Lepas tu hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kaedah. Maknanya orang-orang berterekat ataupun orang-orang ahli sufi ni, satu masa dalam satu saat tu dia ada 3 perkara hak dia kena perhati. Pertama, syarat, hukum syarat Allah Subhanahu wa taala dia kena tahu. Dia buat gapo-gapo, aku jatuh hukum gapo. Nah. Lepas tu ada tu, lepas tu ada khidmat. Mana setiap apa dia buat pada syarat tadi tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kerana lain. Tidak, bahkan tidak juga untuk diri dia. Dia buat tu semata-mata kerana Allah. Buat kita lain buat tu untuk diri kita. Jauh selalu, penuh banyak dah. Lepas tu adabul haq mana? Adabul haq maknanya hadir hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maknanya syarat kena jaga, dia kena ingat dia tu dalam ibadat seolah-olah dia dalam semaya. Dia duduk hari-hari seolah-olah dia tu dalam semaya. Maknanya syarat kena jaga. Kalau syarat tak jaga, maksudnya kehidupan dia kena terbatas. Bila jatuh pada hadap dia kena batal kehidupan dia terhadap Tuhan. Maknanya hak tu adab. Maknanya syarat dia kena tahu. Lepas tu ibadat dia tu kena duduk dalam keadaan ibadat. Hak tu dia kena pegang pada syarat sebab nak menentukan dia tu dalam ibadat. Lepas daripada ibadat, di dalam satu saat yang sama juga, dia tu adalah hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu adab bagi orang sufi ataupun bagi ahli-ahli tarekat. Dalam satu saat tu dia ada 3 kewajipan. Jaga syarat, jaga ibadat,
hati-hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Senang ya benda tu. Kecek senang tapi buat payah. Senang tu pada percakapan, pada amalan susah. Nak damilan ni. Nak. Mana dia suka tahu tu dulu. Syarat kena jaga. Memastikan kita tu dalam ibadat. Dia hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita duduk hari-hari tu. Walaupun nyakunan ni nebel berapa. Pastikan kita tu dalam ibadat. Mana kita buat tu perkara yang tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berbuat tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia hati tu hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana segala perbuatan kita dan setiap sesuatu tu kena rasa ini adalah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita tu dikira sebagai ahli sufi. Nak jadi ahli sufi tu anak koci dia situ. Kihot tak jaga hak ni teh rati tu. Teh rati. Bagi adab syariat itu iaitu berdiri kepada segala tandanya. Adab syariat tu berdiri pada tanda dia. Tanda dia ke apa? Sohala batahara syarat rukun sunat harus makruh wajib fardu dan sebagainya. Tu tanda-tanda nanda. Supaya tanda jalan raya lah. Nak kita pergi sekerak. Anak panuh ngona. Dengar lah. Nak pergi sekerak. Depan tu ada lampu trafik lah. Tahu mana? Pergi sekerak. Tengok tepi jalan, 70. 70. Maknanya, agama pun tanda. Tapi tanda agama tu tanda. Syarat rukun, sah. Tak? Wajib, harus makruh, haram. Mana tanda-tanda dia tu kita kena jaga. Tu, tanda kita tu, adab syariat. Iaitu, dia berdiri kepada tanda-tanda tu. Dan iaitu permulaan bagi segala orang yang menjalani jalan kepada hak Ta'ala. Permulaan bagi orang nak berjalan kepada Tuhan ni, dia kena reti sohala wa tahara harus makruh, sunat, syarat, rukun, fardu tu dia kena reti. Kalau tak reti hak tu, tak sah perjalanan dia kepada Allah Ta'ala. Sebab ibadat dia tak akan batal. Tak? So, baca ni habis 3 nombor dah. Adab khidmat itu iaitu pano daripada melihat segala tandanya itu. Adab khidmat ni jangan tengok sebab, buat saja. Pano daripada melihat tandanya itu. Pano daripada melihat tandanya itu tu maknanya biasa kita hidup hari-hari ni dengan berpegang pada hukum syar'i. Bila nak semaya, kita akan bina syarat dan rukun semaya tu dengan sempurna. Maknanya kita duduk atas hukum Allah Subhanahu. Daripada adab khidmat tu dia kata mana berdiri kepada segala tandanya itu. Mana setiap hukum tu kita kena pergi kemah. Nak semaya, hukum ambil semaya, hukum basuh kain semaya, baca dalam semaya, perbuatan dalam semaya, tempat semaya kena suci.
Maknanya sebenarnya walaupun kita walaupun kita beramal ibadat untuk makrifat pada Tuhan, hak penting sekali hak bawah ni ya dulu. Kalau batas hak bawah, batas atas. Kalau ibadat kita tak sah, macam mana nak tubik waris? Kita makrifat ni nak kepada permulaan makrifat tu, nak kepada waris. Kalau ibadat kita tak sah, waris tubik. Bila waris tak tubik, terbatal makrifat. Tu dia. Berdiri kepada segala tandanya dan iaitu permulaan bagi segala orang yang menjalani jalan kepada hak. Permulaan orang yang menjalani jalan kepada hak jalan. Kena jaga hukum-hukum zahir itu dengan setepatnya. Cara ambil semaya, gapo kena jaga. Hak tu arus tu kerja Daud. Tak ui anak dia, bini dia basuh baju. Pasal nak jaga. Bila orang jalan kita basuh, walaupun suci, kita pakai tu tak yakin. Sebab orang buat. Boleh kita yakin dengan orang buat? Tak boleh. Aku cukup je kita tahu dia tu. Jenis rumah, gapo sport kita juga. Boleh kita yakin. Ambo. Kalau kita tak belajar berkali terus semaya. Tak tahu dah lu kan tak nak klik main di rumah. Tak. Orang kalau tengok buat tu pak melepak. Situ pak gosok pun situ. Tak. Mana? Tak ni doa. Benda lagu tu pemut bagi orang-orang yang jalan kepada hak. Mana orang yang hak Ta'ala, orang yang permulaan orang nak jalan pada Tuhan ni kena jaga tadi. Kena jaga syarat rukun sohala bata makruh hare sunat haruf gapo tu rukun yang termaktub tu kena jaga. Barulah kita tu betul berjalan kepada Allah SWT pada tahap permulaannya. Baru permulaan. Baru permulaan. Pakai baju putih berlaku awak semaya. Pasal sunat pakai putih. Kita kena ada sunat. Kalau kita pakai hak warna ni, dia harum. Mana daripada harum kita kena lari pada sunat. Bukan nak jitu oli putih. Mana sunat tu saya suka. Dan ada khidmat itu iaitu pano daripada melihat segala tandanya itu. Ada khidmat ni kita biasa dah dengan hukum-hukum tadi seolah-olah tak ada hukum. Maknanya bila ambil semaya lagu ni cerumaknya. Bila basuh pakaian lagu ni cerumaknya. Bila baca Quran lagu ni adabnya. Bila nak semaya lagu ni cara perbuatan. Sehingga kita tak terasa benda tu memberati atas kita. Jadi PA. Maknanya hukum-hukum syarat tadi jadi sifat kita. Jadi sifat kita. Segala tandanya itu. Panu daripada melihat segala tandanya itu. Dan tiadalah memadan ia kepada yang demikian itu. Dia tak tengok dah. Bakso halal wa ta'ala sunat harum makruh tu. Dia tak tengok dah. Sebab melazimin dah dia hari-hari lagu tu. Hidup dia. Lazim agak.
Yang kepada yang demikian itu melainkan kepada anugerah Allah Ta'ala, kecuali perkara-perkara pemberian daripada Tuhan. Maknanya kalau ada tambah pun benda-benda pemberian daripada Tuhan. Dia pegang syarung tu dengan kukuh, tapi ada tambahan, mana ilham, ada pewaris daripada Allah Subhanahu Ta'ala tu menjadikan pertambahan ataupun pegangnya dia pula. Dia tambah, Tuhan tunjuk. Sebab Tuhan janji, maka Tuhan bila kita buat, Tuhan akan tunjuk. Hak ni hak peribadi, hak peribadi ni tak boleh nak royak, bukan susuk. Royak dia akan jadi fitnah sebab makom tu tak serupa. Ya, makom ibadat tu tak serupa. Mereka kepada anugerah Allah Ta'ala dua. Kerana orang yang ahli khidmat itu wajib atasnya tiada berhajat kepada sekalian amalnya. Baik. Tak perlu buat amal. Betul hak hakikat tak payah melayar. Ni ada ni. Wajib atas yang tiap dia katanya setiap orang yang khidmat itu, bagi ahli khidmat itu, iaitu wajib atas atasnya tiada berhajat kepada sekalian amalnya. Tidak berhandak pada amalnya. Tak payah buat amal ni, kita ikat benar royak ni. Maknanya tak tahu maksud dia sebenar, pakai sudah tak mengajar. Kalau tu kita sungguh-sungguh kita tersahut tu kerja hari pasal takut laksana. Tiada berharap ahli khidmat tu tiada berharap kepada tiada berhajat kepada amalnya ni, sebab dia jadi amal ibadat jadi automatik. Bila nak masuk zuhur, dia mandi dah. Mandi tunggu cokor waktu zuhur. Masuk zuhur semaya zuhur. Mai sunat semaya gapo dia turut tes so. Mana tidak berhajat. Maknanya perbuatan dia tu terjadi dengan tiada sengaja. Ataupun kita panggil automatik. Ataupun terprogram. Ataupun robot terprogram. Dia lagu tu. Maksud dia tu lagu tu. Tiada berhajat kepada amal ni. Maknanya dia tak nampak dia tu berbuat amal satu. Dia pula berbuat amal tu telah jadi darah daging dia. Telah jadi darah daging dia. Waktu dia ada berhajat pada amal sebab telah jadi darah daging. Pok kita ni berhajat kepada amal sebab malas semua. Itu beza je. Kita ni berhajat pada amal sebab lepas-lepas padu pun tinggal. Dia tu tidak berhajat pada amal kan. Ibadat dia tu kemah. Dia berlaku pada ibadat tu. Berlaku dengan tidak sengaja. Seolah-olah tidak sengaja dia buat tu. Bila siapa masuk, maka dia akan berbuat amal mengikut pusingnya jadual. Waktu yang dia telah tetapkan. Tu kena faham. Dan ada berhak bagi orang yang adat dengan Tuhan itu, iaitu seperti bahawa kau ketahui bagimu dan bagi hak Ta'ala. Kita kena tahu kita ni hamba dan Tuhan tu Tuhan. Adat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada setiap saat, setiap masa, gapo kita perlu pada Tuhan, gapo Tuhan perlu pada kita. Bukan Tuhan perlu pada nak kita, tak Tuhan nak tengok Tuhan nak kita tu buat gapo, dia kita kena reti. Masa pada setiap masa tu maknanya tutup Tuhan atas kita tu berbeza-beza, dan ibadat kita pada Tuhan tu berbeza-beza mengikut setiap masa. Maknanya bagimu dan bagi hak Ta'ala. Maknanya kita kena reti. Kita ni hamba, Tuhan tu Tuhan pada setiap masa. Kena rasa gitu. Kita rasa ni kita ni hamba, Tuhan tu Tuhan. Seolah-olah Tuhan duk perhati kita. Waktu Nabi kata,
ihsan tu gapo ya Rasulullah? Jibril ditanya, Nabi kata anta budallah kanaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah mu sembah Tuhan seolah-olah mu tengok Tuhan ataupun tidak seolah-olah Tuhan duk tengok mu. Kena rasa lagu tu. Hari-hari tu hati kita tu kena ingat Tuhan ataupun seolah-olah Tuhan tu duk ingat kita ataupun duk tengok kita. Nah. Payah sikit lah sebab tu dia makan ihsan dah. Kepada sekalian pada bagai hak Ta'ala. Dan inilah bagi segala orang yang ahli tahqiq kerana bahawasanya hamba itu apabila mengenal ia baginya daripada sifatnya fakir dan dhaif. Kita kenal kita ni miskin, kita kenal kita ni lemah, dhaif ni tak ada gapo lah, macam papo. Dan lemah, kita ni lemah dan hina, sifat kita tu hina, dia kurang, kita kena kenal. Kita tu bersifat dengan tadi dan bagi Tuhannya daripada sifat-sifat orang ni Tuhan tu kaya, kawi Tuhan tu kuat, dan qadir Tuhan tu berkuasa, dan aziz Tuhan tu mulia, dan kamalat Tuhan tu sempurna. Nah, kena tahu, kena rasa, kena tahu bahawa kita ni hina, Tuhan tu mulia. Maka panalah ia daripada tiap-tiap barang lain daripadanya. Maka kalau kita duduk gitu panalah. Pana ni mana kita tak akan berpaling kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya waktu dia kata bila kita kenal diri baru kenal Tuhan. Kita kenal kita ni lemah hina. Tak. Lemah hina, fakir, miskin dan sebagainya. Tuhan tu kuat, mulia, hebat, ketinggian, kemuliaan dan kesempurnaan dia. Maknanya barulah kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia katanya panulah ia daripada barang lain daripadanya. Bila kita kenal Tuhan, maka kita tidak berkehendak pada perkara yang lain kecuali pada Allah Subhanahu Wa Taala pada tiap-tiap sesuatu. Nombor satu perkara kita merujuk kepada Tuhan. Kita sentiasa merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada tiap-tiap sesuatu. Dan inilah bagi orang yang melihat akan kamalat kudratnya. Sekat tu dulu. Dan inilah. Apa nak nanya? Apa nak nanya? Tak ada. Tak tanya, tak ada. Sekat tu je. Ada serta. Tak ada tanya. Sekat tu dulu. Setakat tu dulu. Malam ni kita sambung di waktu dan hari yang sama minggu depan. Jika dengan izin Allah. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syukran lil qabul. Allahumma inni as'aluka min jannati ma'at wa
والله زي ما لا إله إلا الله. في وجه ربنا وجمالك من جهود وبلي ولي ولي اللهم الحمد كل قرأت جميع ولا تكون لك دائما وصبر من العالمين في الواجب صلى الله عليه وسلم